Hai, kali ini kita tengok sesuatu yang baru dalam kalkulator. Kalau kalkulator sebelum ni, nisbah, kadar dan kadaran ni kita tak boleh cari melalui kalkulator. Okey, kali ini kita cuba. Dalam kelas WIS 570EX ini, kita ada satu menu. Kita tekan menu. Okey, kita tekan ke bawah lagi. Okey, kita nampak menu C di situ. Menu C di sini. Menu C adalah ratio. Ratio adalah nisbah. Menggunakan menu ini kita boleh mencari nisbah dengan mudah. Tapi kena tahu dulu. Okey, bila kita tekan menu tu, kita tekan sama dengan kita ada dua. Okey, kita ada satu di mana kita ada A nisbah B sama dengan X nisbah T. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada nisbah A nisbah B sama dengan C nisbah X. Okey, saya terangkan dulu apa dia A nisbah B sama dengan X nisbah D. Contoh. Okey, sekarang ni kita tengok yang pertama ni dulu. Maksud dia macam mana? Maksud dia adalah kita ada A nisbah B, di mana nilai B itu diberikan, iaitu D. Manakala nisbah A, okey, nilai untuk nisbah A ni kita tak tahu. Tak tahu itulah kita label dia sebagai X. Itu maksud dia. Okey, manakala yang kedua ini, okey, untuk yang kedua kita ada A nisbah B, di mana kita ada C ni kan. Nilai untuk A ini sama dengan C ada. Manakala B itu tidak ada. Tidak ada maknanya yang kita nak cari. Okey, kedudukan ini kena faham dulu. Bila faham baru boleh buat. Kita nak pilih sama ada ratio kaedah 1 atau kaedah 2. Saya suka susun ikut kaedah macam ini supaya kita nampak. Kita nak guna kaedah 1 atau guna kaedah 2. Kalau tak nak keliru, kita guna satu kaedah sahaja. Jadi kita susun. Kita guna satu kaedah tapi kita susun. Kita susun dia punya nilai dia. Okey, contoh. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, kita ada 8 nisbah 5 sama dengan X nisbah 40. Okey, kalau macam ini, kalau saya tuliskan, okey, saya tuliskan. Okey, ini dah faham, saya padam dulu. Okey, kita cuba selesaikan soalan 1 di mana kita ada 8 nisbah 5. Okey, macam mana? Okey, saya akan tulis dalam bentuk macam ni. 8 nisbah 5 macam tu, di mana X, nilai 8 adalah X, nisbah nilai 5 bernilai 40. Okey, kalau kita tengok yang ini kita kena gunakan yang mana? 1 ke 2? Ya, yang 1. Okey, kita akan gunakan yang 1 ni. A nisbah B, X dia. X dia ini pada A. Okey, yang ini adalah A, yang ini adalah B. Okey, nilai X, nilai A yang kita nak cari. Nilai A. Nisbah dia dah bagi, cuma nilainya kita tak tahu. Okey, caranya kalau macam tu kita pilih 1. Okey, 1. Okey, kita masukkan ini adalah 8. Okey, di sini adalah A. So kita masukkan nilai 8 sama dengan yang ini kita kena masukkan nisbah dia B, 5 ni. Jadi kat sini kita masukkan 5 sama dengan. Okey, X ini bermaksud apakah nilai bagi B itu? Kita dapat 40. Okey, tekan sama dengan. Okey, ini belum lagi jawapannya, jangan tulis ni. Itu baru nilai untuk di okey, kita dapat nilai X itu adalah 64. Jadi nilai X di sini adalah 64. Jadi X ini bernilai 64. Dia macam tu. Okey, kita cuba pula yang soalan yang kedua ini. Okey, kita cuba soalan yang kedua. Yang ni saya padam. Okey, kita cuba soalan yang kedua di mana kita diberi 8 nisbah 3. Okey, 8 itu bernilai 40. Manakala yang kita nak cari adalah X di situ.
Okey, nilai 3 tu. 3 tu dia punya nisbah. Nilai pada 3 itu berapa? Jadi bila kita tekan ratio tadi, okey, kita nak pilih 1 atau 2. Kita tengok. Okey, X-nya berada pada yang B. Ini A, ini B. Ini B. Jadi X tu berada di B. Bila X berada di B, kita kena ambil yang kaedah yang nombor 2, di mana kita masukkan nilai dia 8, ratio dia atau nisbah dia 8, kemudian 3 sama dengan, kemudian kita masukkan 40 sebagai nilainya, dan kita dapat jawapannya adalah nilai X di sini adalah bernilai 15 macam tu. Okey, boleh? Okey, jadi di sini kita kena susun. Kita kena pandai susun dulu. Okey. Okey, kita teruskan dengan yang kedua. Kita ada 3.6 nisbah 6, kemudian kita ada X nisbah 36 macam tu. Jadi yang ini, yang ini kita kena gunakan kaedah yang pertama tadi. Kaedah yang pertama, okey, di mana X itu berada di A. X berada di A. X berada di A. Jadi kita gunakan kaedah yang pertama, di mana kita ada 3.6 sama dengan, kita ada 6 sama dengan, okey, nilai yang diberi adalah 36 sama dengan, ya, kita akan dapat nilai X adalah, okey, kita tengok pecahan dalam bentuk pecahan. Okey, sebab dalam bentuk perpuluhan. Sebab soalan dalam bentuk perpuluhan, kita dapat nilai X tersebut adalah 21.6. Okey, seterusnya kalau dalam bentuk pecahan pula macam mana? Okey, kita masukkan dulu, kita susun dulu 1/2 nisbah 3, di mana 1/2 ini ada nilai 48, yang 3 bernilai X. Jadi tekan menu, masih dalam nisbah. X itu berada di B. Okay, X berada di B di sini. B bernilai X. Jadi kita ambil kaedah yang nombor 2. Nombor 2 kita masuk 1/2. Okay, itu dia punya pecahan. 1/2 kita ada nisbah 3 sama dengan 48 sebagai nilai dia. Kita akan dapat nilai X kita di sini adalah 288 macam tu. Okey, untuk yang terakhir ini, contoh yang kelima, kita tengok masih lagi, saya akan susun lagi 7 nisbah 9, di mana nilai 7 kita dapat 3.5, yang 9 ini adalah X. Jadi kita nak guna yang bernilai X ini adalah yang B. Okay, B yang bernilai X. Jadi kita gunakan kaedah yang kedua. So kita tekan 2. Okay, kita tekan 2, di mana kita masukkan nilai 7 sama dengan 9 sama dengan, kita ada nilai dia adalah 3.5. 5 sama dengan, dan tekan sama dengan. Jadi kita dapat X di sini. Okey, sebab dia ada perpuluhan, jadi kita tekan perpuluhan. Kita dapat nilai dia adalah 4.5. Okey, itu bagi contoh-contoh nisbah yang diberi macam ni lah, dalam bentuk macam ni. Okey, bagaimana pula kalau dalam bentuk penyelesaian masalah macam ni? Okey, yang ini adalah berkaitan dengan kadaran. Jadi kita kena susun dia mengikut unit. Bila kadaran, kita kena susun dia mengikut unit. Contoh, kos tenaga elektrik adalah 43.6 sen bagi 2 kWh. Berapakah kos penggunaan elektrik sebanyak 30 kWh? Jadi dua nilai yang dua-dua diberi adalah kWh. Di mana kita ada 2 kWh nisbahkan kepada 30 kWh.
jam. Dia mesti sama nilai. Sama nilai separah situ. Okey, kita ada di sini 2 kilowatt jam. Kemudian nisbah yang sama adalah 30 kilowatt jam. Okey, di sini diberi pada kita adalah 2 kilowatt jam itu. Okey, 2 kilowatt jam itu nilai dia. Okey, yang ini nilai dia adalah, ini nilainya adalah 43.6 sen. Manakala yang ini yang perlu kita cari. Okey, yang ini katakan kita label dia sebagai X. Jadi berapakah nilai X? Okey, kalau kita ikut susunan yang kita dah buat tadi, X itu berada di, kita kena tengok menu. Okey, kita kena tengok X itu berada di mana? X itu berada di A atau X itu berada di B? Kalau kita tengok di sini, X itu berada di B. Nampak ni? X itu berada di B sini. Jadi kita kena gunakan kaedah yang kedua. Kita tekan yang kedua. Okey, kita masukkan nilai 2. Untuk yang depan ni 2 sama dengan, kita ada 30 sama dengan, okey, kita masukkan nilai 43.6. Jadi kita akan dapat nilai X tersebut adalah 654. Jadi kita dapat jawapan nilai X itu adalah 654 sen untuk kos bagi 30 kilowatt jam. Itu cara macam ni kita nak selesaikan masalah. Yang penting di sini bagaimana kamu susun. Okey, ingat mesti sama unit yang kita nisbahkan itu. Bila nisbah, kita kena samakan unit dia. Okey, samakan unit dia untuk nisbah dan kadaran. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya ini. Dalam ujian Segak semasa waktu pendidikan jasmani, Amir boleh melakukan senaman latih tubuh sebanyak 60 kali dalam masa 3 minit. Okey, berapa kali tekan tubuh yang boleh dilakukan oleh Amir dalam masa 5 minit. Jadi kita cari unit yang sama dulu. Kita ada 3 minit dengan 5 minit. Jadi kita tuliskan itu. Okey, kita ada 3 minit nisbah kepada 5 minit. Okey, kita tulis kat situ. Untuk 3 minit ini dia boleh lakukan sebanyak 60 kali. Okey, untuk 3 minit dia lakukan 60 kali. Soalan dia dalam masa 5 minit berapa kali? Berapa kali? Jadi inilah dia punya X dia. Okey, dalam 5 minit tu berapa kali? Itu yang dia tanya. Jadi kalau kita tengok, ini adalah A, manakala ini adalah B. Jadi yang kita nak cari itu guna kaedah 1 atau kaedah 2. Okey, kalau kita tengok sini, B dia yang X. So B yang kita nak cari, maka kita guna kaedah 2, tekan 2, kita masukkan nilai 3 sama dengan nisbah dengan 5 sama dengan, kemudian kita masukkan 60 dia punya nilai sama dengan, dan tekan lagi sekali, kita dapat nilai X ini sama dengan 100 kali. Jadi untuk 5 minit dia boleh lakukan sebanyak 100 kali tekan tubi. Jadi mudah bukan? Okey, harapnya semua boleh cuba sehingga berjaya. Selamat mencuba. Bye bye. Saya lagi Cikgu Romi. Kali ini Casio menawarkan sesuatu yang menarik untuk anda. Diskaun sebanyak RM5 dengan pembelian kalkulator Casio ClassWiz 570EX. Bagaimana cara untuk mendapatkan diskaun ini? Pertama sekali, ada 3 langkah mudah. Scan kod yang terdapat dalam video ini. Okey, kalau tak dapat scan pun tak ada masalah. Di bawah description ada link ke Shopee untuk pembelian. Kemudian masukkan kod
pada shop voucher, kemudian buat pembayaran. Okey, selain daripada itu, anda juga akan mendapat percuma L-shape folder macam ini. Ini namanya L-shape folder, di mana anda semua boleh masukkan kertas-kertas soalan, okey, handout yang diberikan oleh guru anda tanpa renyuk, dengan menggunakan L-shape folder yang diberikan secara percuma. Jangan tunggu lagi, cepat dapatkan Casio Classwiz 570EX. Bye bye.